Kalau kita tengok di luar negara, di barat, budaya yang bukan Islam ni, dia boleh duduk serumah walaupun tak kahwin. Dia girlfriend boyfriend, dia kata, tapi dah ada anak 2. Dan bila tanya, bila you nak kahwin? Kami belum terfikir lagi pasal nak kahwin. Anak dah 2. Itulah bezanya Islam dengan bukan Islam. Sebab Islam memandang perkahwinan ni sebagai ikatan yang suci. Memanglah kalau ikut masa sayang semua sanggup, apa pun sanggup buat, kan? You jump, I jump. Dia kata, kau lompat, aku lompat juga. Saya kata, kan, sayang tak sayang, rindu tak rindu, sanggup tak bagi segala-galanya, apa pun. Kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara. Yang bahagia tuan imam, barisan jawatankuasa masjid, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dari jauh saya datang, dah sampai ke Kuching pun jauh juga lagi. Kampung dalam 7 kampung yang dilalui, ini kampung yang ke-7. Dalam kampung Bintawa tu pula ada hulu, ada hilir, ada tengah. Yang hilir bagi aku, kan, Bintawa sampai yang ke ujung sampai. Tapi alhamdulillah seronok, sebab pelbagai suasana saya nampak tadi. Jadi apa-apa pun, ukuran untuk berbahagia hidup kita ini bukan diletakkan pada material. Kalau tanya orang perempuan bahagia letak kat mana? Bahagia letak kat mana? Tanya koma pula. Bahagia letak kat mana? Jantan pula jawab pun, tanya perempuan. Kat mana? Hati. Pandai pun. Bahagia letak kat hati, tapi cuma kadang-kadang manusia ni terlupa. Daripada hati merayap-rayap naik pergi ke mata. Mata sibuk tengok apa yang orang ada, sampaikan terlupa apa yang kita ada, menyebabkan berlakunya pertikaian rumah tangga, langsung jadi tak bahagia. Nak apa, jiran tu nak kereta, isteri punya pun nak kereta. Dia ada gelang, dia pun nak gelang. Berapa ramai orang ada gelang, ada rantai, ada cincin, ada segala-galanya, tapi tetap tak bahagia. Kadang-kadang tu saya sebut tadi, kebahagiaan tidak terletak pada material, tapi letak apa yang kita rasa dalam hati kita. Ada orang dia kaya-kaya, duit banyak, rumah besar, kereta besar, ni tak boleh makan, tu tak boleh makan, ni tak boleh makan, gaut, darah tinggi, kencing manis, nak mati sangat dah dengar nama penyakit dia tu. Tapi ada orang tu duit tak ada, tapi makan bertambah. Selera je makan, membujuk lalu, melintang patah, asal lalu aja sesak semua, makan semua. Jadi dalam hal ni kita cerita rumahku syurgaku. Jadi kalau kita tengok pembinaan keluarga itu dimulai dengan melihat kepada tujuan pernikahan, kan? Iaitu ketenangan dan kebahagiaan. Yang mana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
Inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Maknanya jenis kita dah, isteri ni kan, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Itulah sakinah. Dan dijadikan antaramu rasa kasih dan sayang, mawaddah warahmah. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Dengan mawaddah, dengan kasih sayang, dengan memenuhi keinginan, suami isteri akan melahirkan, mengembangkan zuriat, kan, keturunan manusia. Kahwin semua sebab kalau tengok budak-budak muda gitu masa PKP tu ramai betul yang kahwin, kan, walaupun PKP lagi teruk tak tertanggung perasaan rindunya, nak kahwin sangat, akhirnya kahwin, kan. Daripada kahwin tiba-tiba dia ingat dah jimat dah tak payah kenduri, tiba-tiba habis PKP semua cakap takkan tak kenduri walaupun dah kahwin. Itu yang ada yang bersanding walaupun dah pegang baby tu, kan. Tapi nak bagi tahu bukan majlis itu yang menyebab nak ukurkan bahagia atau tidak, tetapi yang wajibnya itu. Kalau kita tengok di luar negara, di barat, budaya yang bukan Islam ni, dia boleh duduk serumah walaupun tak kahwin. Dia girlfriend boyfriend, dia kata, tapi dah ada anak 2. Dan bila tanya, bila you nak kahwin? Kami belum terfikir lagi pasal nak kahwin. Anak dah 2. Itulah bezanya Islam dengan bukan Islam. Sebab Islam memandang perkahwinan ni sebagai ikatan yang suci. Memanglah kalau ikut masa sayang semua sanggup, apa pun sanggup buat, kan. You jump, I jump, dia kata. Kau lompat, aku lompat juga, dia kata, kan. Sayang tak sayang, rindu tak rindu, sanggup tak bagi segala-galanya, apa pun, kau main lagi, jadi nak mengembangkan zuriat keturunan manusia, nak wujudkan keturunan yang baik-baik, kan. Maka kemudian timbullah rahmah, iaitu rasa kasih sayang yang murni, sehingga suami isteri dapat merasakan kebahagiaan yang tidak bertepi. Orang dulu-dulu tak payah bercinta pun okey je, kan. Tengok rumah tu, bongah bakal isteri kamu tu yang bumbung biru tu, daripada jauh aja tengok. Oh, itu dia. Tu dia lah tu yang sidai kain tu. Tu dia lah tu. Tak nampak. Jauh, besar tungau. Jauh, tahu tungau? Tungau tak tahu tungau? Kuman yang kecil tu. Biasanya ada berlekat dekat kemaluan lelaki budak. Apa? Tungau. Tungau. Ni 9 sebut tungau. Dia tungau, Allah, hujung je tu je. Tungau dia. Jadi besar tungau, tak nampak. Jadi dulu macam tu, bercinta pun tidak. Lepas tu bila duduk berdua, bila dah kahwin tu, muka pun bertabir ni perempuan ni, tak nampak mukanya, ada tirai. Yang bakal suami ni, yang suami ni tengok, nampak tahi lalat aja dekat sini. Ada tahi lalat. Malam pertama dah masuk dalam bilik, baru boleh buka tirai ni tu. Langsung dia kata, kenapalah macam tu sangat muka kau? Terperanyat tengok mukanya. Tapi itulah isterinya yang kekal selama-lamanya. Yang lelaki tu cakap isterinya macam tu, isterinya pun cakap, kenapalah ke laut muka suami aku? Muka suaminya ke laut, maknanya tak boleh belah, cakap orang KL, kan. Kenapalah muka suami aku ni buruk sangat? Tapi akhirnya bila hidup lama sampai ke hujung hayat, ketampanan dan kecantikan itu bukan pada paras rupa, tapi pada hatinya. Dari mata jatuh ke hati, dari mana burung terbang melayang, dari sawah turun ke padi, dari mana datangnya sayang, dari mata jatuh ke hati. Itulah.
Kan? Iya, barulah kita tahu kan. Panjang galah keranji dikait, hal bantua kedidi menyanyi, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Bunga cempaka berseri-seri, sedap pula pantun. Melati layu di petik penghulu, asmara cinta menampi janji, pelangi rindu di lastik jerebu. Nampak? Dah mula ada halangan-halangan. Itu biasa. Salak dipangkin sebiji ilang, jerami padi merungkup kayu, hendak kahwin bininya orang, bini sendiri sanggup bermadu. Masa geleng pula. Ini pantun jadi. Sutera kembayat pakaian asing, berseri-seri keraplah dipandang, cinta karat kenangan bersanding, suami isteri mengharap sayang. Maknanya kadang-kadang bila kita dah kahwin ni, masa mula-mula tu hangat lah, tapi lama kelamaan hanya kenangan tu, kenangan karat masa bersanding, kenangan lama tu, bila ingat balik, ingat-ingat lupa. Tapi itulah saat yang terindah suami isteri. Jadi kalau dalam Wahku Syurgaku ni, kita tengok pentingnya kunci keluarga bahagia, mencari rumahku syurgaku kan. Rumahku syurgaku, mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Apa yang kena ada ni? Apa yang kena ada? Ada 5 kunci yang kena ada. Kunci yang pertama untuk bahagia namanya kunci rumah. Makna kunci rumah ni, kena ada sistem kekeluargaan Islam. Bangun pagi, isteri kejutkan suami, abang, bangunlah subuh. Abang, bangunlah subuh. Kalau macam itulah kaedah mengejutkan, sudahnya dua-dua tak subuh. Yang faham, yang tak faham sudah. Jadi kejutkan suami, abang, mari kita solat sama-sama abang. Yalah. Sekejap abang mandi, sekejap abang ambil wuduk. Suami pun masuk bilik air, mandi, ambil wuduk. Bila dia keluar, semua dah bersedia. Semua dah bersedia. Keempat-empat isterinya sudah bersedia untuk solat bersama dengannya. Bagus orang kampung Bintawa ni, sebut pasal 4 isteri boleh ketawa lagi. Bagus. Inilah contoh yang kita mahukan. Semangat, ada harapan. Iya, bila dia pandang semua dah bersedia, macam itulah kan. Bila semayang Allahu Akbar, isterinya, lepas tu yang belakang sekali anaknya dalam 23 orang. Meriah tak? Meriah. Abang macam mana? Ikut sistem Islam adil. Macam mana? Sebabkan hari ini hari Isnin, isteri pertama layan suami, isteri kedua, ketiga, keempat jaga anak-anak dan jaga urusan rumah tangga. Isteri pertama hidang, abang minum bang, minum bang. Terima kasih banyak, besar sungguh cawan kau ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh, bukan nak minum sangat, contoh. Nampak tak? Sistem Islam, sembahyang berjemaah. Kalau isteri seorang-seorang lah, kalau isteri empat lah. Anak tu, kejutkan anak solat, sistem Islam. Ini mak cakap, janganlah bang, kesian budak tu tengah sedap tidur, biarkan. Salah. Daripada kecil kena kejut dia. Bangun, solat nak, biar dia rasa susah. Kesian tak apa, biar dia kesian hari ni. Jangan kesian masa akan datang. Kenapalah dulu aku tak kejut dia subuh. Nampak tak? Bayangkan nanti kita dah masuk dalam kubur, dah mati dalam kubur. Anak-anak kita pun baru kahwin, dia kata dengan isteri dia, yang besok pagi kita solat subuh berjemaah nak. Kenapa pula? Dulu arwah mak dengan arwah ayah tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Mengalir pahala pada mak ayahnya dalam kubur.
Macam tu. Ini tak yang esok hari Jumaat kita karaoke sama-sama ya. Kenapa pula? Arwah ni tak pernah tinggal karaoke hari Jumaat. Matilah dalam kubur tu. Banyak lagi saham-saham baik boleh bagi, kenapa saham yang tak baik yang diajar pada anak-anak? Hari Jumaat wajib karaoke. Jangan. Jangan macam itu. Ajak beribadah, kemudian mengaji Al-Quran sama-sama, solat sama-sama. Kemudian anak-anaknya pula ambil giliran. Okey, hari ini Alung jadi imam boleh? Boleh bah. Dia pun jadi imam. Allahu Akbar. 1 jam lebih dia jadi imam. Waktu dia jadi imam. Sebab waktu Zuhur tu dia habiskan 2 juzuk. Bukan sebab dia tak hafal, asyik terlupa je. Asyik terlupa je, ulang-ulang tu yang 2 jam tu. Tak apalah, merasa semua jadi imam. Sejuk rumah tangga tu. Anak-anaknya bila ikut sistem Islam, mak, Alung ingat Alung nak pergi kedai, mak ada apa-apa barang nak beli, mak beritahu aja. Macam tu. Ada tolong belikan bawang, tolong belikan ni, tolong beli. Baik mak, bertuah budak hari ni kalau macam tu. Menjawab aja kau budak-budak. Pergi beli barang. Alah, saya beli barang, belilah sendiri. Apa hukumnya? Berdosa ya. Menjawab pada mak ayah, kecewanya mak ayah, berdosa. Jadi jangan buat perkara-perkara yang menyebabkan ibu dan ayah terluka hatinya. Jangan. Ikut sistem Islam. Lepas tu suami isteri cari rezeki yang halal. Yang kedua, kunci rumah tangga bahagia. Yang kedua, kunci apa? Kunci pejabat. Tadi kunci rumah. Apa maksud kunci pejabat? Maksudnya carilah rezeki yang halal. Nabi pesan, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Mesti cukup. Tapi kalau cari yang tak halal, memang takkan cukup. Malahan kalau kita tengok, Nabi kata apa? Barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Nauzubillah, minta jauhkan. Jadi cari rezeki yang halal. Saya kerja kampung ya Ustaz, halal tak? Halal, alhamdulillah. Ada satu kisah, ada seorang lelaki ini, dia seorang saudagar yang kaya, dia sakit. Jadi ada 2 orang anak lelaki. 2 orang anak lelaki, ada seorang anak ni nak jaga ayah dia. Yang seorang anak dia kata, tak, aku tak nak jaga dia, aku nak harta dia sahaja. Anak ni tak apalah, aku tak nak harta pun, aku dapat jaga ayah, jadilah dia jaga ayah dia dengan sabar masa ayah dia sakit. Sampailah ayahnya meninggal dunia. Bila ayahnya meninggal dunia, baliklah abangnya tu tadi nak ambil harta, tak ada satu pun ditinggalkan untuk adiknya itu. Dan adiknya kata, tak apalah abang, saya pun tak nak harta ayah ni, abang nak ambil, abang ambil lah. Dia ni jenis yang sabar. Dia tak mengungut dan dia tak marah pun. Pada dia mungkin tak ada rezeki dia macam tu. Jadi dia pun baliklah ke rumah. Dia hidup dengan isteri dengan hidup yang sangat susah, sangat dhaif, sangat miskin. Pada satu malam dia bermimpi, seorang lelaki datang berpakaian serba putih. Dia datang, dia kata, kau pergi dekat tempat sekian-sekian ni, dekat situ ada aku tinggalkan untuk kamu 100 dinar Ashrafi. Nilai mata wang pada ketika itu 100 dinar Ashrafi, lebih kurang 100 ringgit lah. Kalau saya beritahu dekat bawah ampayan dekat rumah orang yang ni, bawah tu ada tanah, ada batu. Dekat batu tu kalau angkat bawah tu ada 100 ringgit. Pergi ambil tak? Ambil lah. Ambil lah, ada rezeki. Tapi dia tanya, aku tahulah ada 100 dinar. Dalam mimpi tu dia tanya orang tu, aku tahulah ada 100 dinar Ashrafi, tapi aku nak tanya, duit itu ada berkatnya ke tidak? Dia kata tak ada. Kata orang pakai baju putih tu, tak ada. Esok tu dia cerita dengan isteri dia, yang ni terjemahan aja, dia cakap Arab.
Yang tadi kan malam tadi abang mimpi orang tu kata sekian ada 100 dinar Ashrafi, pergilah ambil bang. Kenapa abang tak ambil? Jangan, abang dah tanya, dia kata tak ada berkat duit tu, abang tak nak ambil. Jadi isterinya pun yelah, itu saya tambah. Dalam cerita tu tak ada macam tu, saya yang tambah. Kemudian selang beberapa hari dia mimpi sekali lagi dengan lelaki yang baju putih yang sama. Lelaki itu kata, kali ini aku tinggalkan wang untuk engkau dekat tempat sini pula, dekat tempat lain. Dekat situ ada 100 dinar Ashrafi, kau pergilah ambil. Kalau kita ambil tak? Ambil kan. Tapi bila dia tanya lagi soalan yang sama. Aku nak tanya sekali lagi, ada tak keberkatan pada duit itu? Tak ada. Jadi besok tu bangun tidur, dia cerita lagi dengan isteri dia, Yang malam tadi abang mimpi lagi, kali ni dia kata dekat situ pula. Oh ya ke? Habis abang ambil tak? Tak nak lah, sebab abang dah tanya, dia kata tak ada berkat pada duit tu. Yelah, itu pun saya tambah. Sebenarnya saya cakap macam tu. Tapi ya biasalah orang perempuan suruh ambil. Kan abang tak ambil? Ambil je lah bang. Jangan, tak ada berkat, dia kata. Kemudian selang beberapa hari dia mimpi sekali lagi bertemu dengan lelaki yang sama. Kali ini dia kata ada satu tempat tu ada satu duit. Duit tu berapa jumlahnya? 2 dinar. Tadi 100, ni 2 ringgit. 2 dinar Ashrafi. Dan dia tetap tanya, ada tak keberkatannya pada duit itu? Insya-Allah ada, dia kata. Esok tu dia cerita dengan isteri dia, ada 2 dinar, setakat 2 dinar tak payahlah bang. Dia tu ayat dia. Itu saya tambah. Perempuan tu tak cakap macam tu. Dia kata berapa? 2 dinar. Tapi memang kalau kita pun cakap 2 dinar, 100 kau tak ambil, 2 dinar kau ambil. Tak, abang nak pergi ambil. Kenapa pula? Sebab ada keberkatan pada duit tu. Dia pun pergilah. Pergi dan dia jumpa 2 dinar Ashrafi. Memang ada. Dan duit 2 dinar ni dia bawa pergi ke pasar, dapatlah beli ikan terubuk 2 ekor. Ada terubuk masa tu tak ada. Itu saya tambah, memang bukan ikan terubuk. Dia pergi ke pasar, dia dapatlah beli ikan 2 ekor. Tak diberitahu nama ikan tu ikan apa. Terubuk tu tadi saya tambah saja. Jadi dia beli 2 ekor ikan, bawa balik. Dia cakap dengan isteri dia, nah ni 2 ekor ikan abang dapat beli hasil daripada duit 2 dinar tu tadi. Jadi kau masakkanlah ikan ini. Masa dia nak masak ikan tu, dia siang ikan tu, dia belah perut ikan tu, terjumpa sebiji 2 biji mutiara yang aneh di dalam perut ikan ini. Dia kata, ya Allah, ni bang 2 dinar 2 mutiara ni macam mana ni bang? Tak apa, nanti abang tanya kalau abang boleh jualkan. Kebetulan khalifah pada ketika itu memang sedang mencari mutiara seperti ini. Dan khalifah pembesar pada ketika itu beli setiap 1 biji mutiara itu bersamaan nilainya 50 ekor unta syarat dengan muatan. Jadi untuk 2 biji itu dia dapat 100 ekor unta syarat dengan muatan. Hidupnya berubah tiba-tiba sebab keberkatan rezeki. Itu cerita orang kampung dekat sini. Jangan rasa rendah diri dengan orang duduk di bandar, kereta besar, rumah mewah. Sebab kadang-kadang walaupun kita ini duduk di kampung, tapi Tuhan bagi kita kuat, Tuhan bagi kita sihat. Umur dah 60-70, boleh jogging lagi, boleh lagi bersenam. Apa nama tu yang ada lagu tu? Pocok copot. Pocok-pocok ada stepnya. Yang berterabur tu pocok copot namanya. Macam tu. Tak kisahlah, tapi sihat. Walaupun kita duduk di kampung macam tu. Oh cik. Ya, macam tu, tapi anak-anaknya berjaya semua. Semua berjaya anaknya.
Seorang masuk universiti, ada satu makcik tu dia berniaga di Kuala Lumpur, dia berniaga nasi lemak. Makcik tu, makcik, anak makcik sekarang tak ada ke yang tolong makcik berniaga ni? Anak makcik dia orang pun ada kehidupan dia sendiri. Ya kan, anak makcik kat mana? Seorang dekat Kementerian Pertahanan, yang seorang kat Kementerian Kerja Raya, yang seorang kat Kementerian Pelajaran. Ya Allah, berjaya-berjaya anak makcik semua. Dia orang jawatan apa kat sana? Dia orang pun berniaga kat sana. Macam itulah. Kan ada jawatan kat sana kan? Berniaga. Tak apalah, janji cari rezeki yang halal. Nabi dah pesan cari rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Saya pun asal orang kampung. Ya, orang kampung. Mak saya buat kuih. Pagi-pagi pukul 4.30 dah kejut anak-anak bangun. Tolong gentil kuih kari pap. Tolong suruh gosok daun pisang, nak bungkus nasi lemak. Saya bungkus nasi lemak cantik, kemas. Saya tengok dekat masjid tu punya nasi lemak, lepeh aja nasi lemak. Saya ni biar tajam macam tapi saya seronok makan kuih selorot. Seronok saya makan kuih selorot tu. Ada hari ni? Ada, alhamdulillah, syukur. Makanan pun dah siap. Dah siap makanannya. Sudah. Kalau makanan dah siap, makruh ceramah lama-lama. Tak apa. Ya. Jadi itu dia. Ya, yang pertamanya kalau kita tengok dalam bab rezeki, jangan kita risau. Rezeki ni macam-macam. Ada orang kaya, duit banyak tapi tak sihat. Kan, kejap-kejap kena pergi ni, kejap-kejap kena operate, kejap-kejap kena ni. Ubatnya sekilo. Ubat, pernah tak kena makan ubat banyak? Pernah tak? Sampai 5-6 biji, pernah tak? Pernah tak? Siapa yang pernah? Siapa yang pernah makan yang ubat makan 3-4 biji pun bila telan-telan, lepas tu tekak ni jadi payau, tak seronok nak makan. Betul? Itu sebabnya kita kena bersyukur dengan nikmat makan yang kita bagi, yang Allah Ta'ala bagi ni. Makanlah. Takut besok ubat pula yang menjadi makanan kita. Tu ya. Jadi cari rezeki yang halal. Kalau berniaga burger, niaga burger. Jual kuih betul-betul. Buat yang terbaik. Masak sedap-sedap. Di Kuala Lumpur tu kadang-kadang ramai yang berniaga, tetapi kuihnya keras macam kayu. Gigit sampai maghrib tak dapat makan. Kadang-kadang kan, orang berniaga, dia nak berniaga, jual masak nasi pun tak sedap kan. Nah, itulah sebab Samsul Debat suka datang kucing ya, terutamanya. Tak dapat makan mi kolok, lain macam rasa tekak ni macam tu. Jadi mana kata yang penting, dan bila sebut halal ini tidak hanya makanan itu halal, tapi sumber rezekinya pun dari punca yang halal. Itu penting ya. Yang ketiga kunci yang kena ada adalah kunci kereta. Apa maksud kunci kereta? Hala tuju memandu keluarga kita nak bawa ke mana. Hari-hari dengan anak pergi tengok wayang, esok pergi berjalan-jalan, malam pergi bersukaria, pergi rehat-rehat, tengok, pergi fun fair, pergi sini, pergi tempat yang berhibur semata-mata. Maka kalau hala tujunya berhibur, maka hiburanlah hala tuju keluarga itu. Ada seorang ibu boleh menangis kerana anaknya tidak layak ke pertandingan akhir bintang kecil. Ada tu isterinya menangis kerana suaminya tidak layak masuk ke final. Apa nama tu? Suara emas. Apa? Kilauan emas. Otai masih berdosa. Kalau ada orang kampung ni, orang tuanya nak masuk pertandingan nyanyi, hantar dia naik van jenazah sampai ke tempat pertandingan, biar dia batalkan. Buatnya tengah menyanyi mati macam mana? Engkaulah sekuntum
dah keras. Mati dia. Mati pegang mikrofon. Semua cakap, apa hal tu? Lupa diri. Saya kunci diri itu yang seorang tu pula. Bukan kunci lirik, nyawanya pun dah terkunci. Akhirnya dipapahlah bawa sambil pegang mikrofon. Masuk dalam ambulan pegang mikrofon lagi. Akhirnya doktor sahkan dia meninggal dunia. Yang menguruskan jenazah turunkan tangan, naik balik, turunkan tangan, naik balik. 1 bulan orang kampung tak habis cerita. Dia mati pegang mikrofon. Mati tengah karaoke. Dia mati tengah karaoke. Tapi bayangkanlah kalau dia mati tengah sujud. Seronok tak? Allahu Akbar. Seronok tak? Tapi jangan imam. Kalau imam mati tengah sujud, huru hara makmumnya. Makmum ni, apa yang lama sangat sujud ni? Allah, lamanya. Yang seorang tu tinjau, apa yang lama sangat imam ni? Langsung dibisik dengan orang sebelah, wih, lama sujud. Dalam solat tak boleh cakap. Yang sebelah lagi, nasib baik aku tak cakap. Akhirnya batal semayang 3-3. Dia kata, dah batal dah solat kita ni, kita bercakap ni. Langsung dia pergi pegang imam. Imam bin tumbang, imam meninggal dunia dalam sujud. Allahu Akbar. Kita ni ada harapan meninggal dengan apa yang kita selalu buat. Selalu buat apa? Tengah mengumpat mati. Tak sangka kan Samsul debat tu, ya Allah, mati. Tadi bukan saya tak dengar orang mengumpat saya. Saya lalu tadi, tingginya tinggi. Betul tak? Ingat aku tak dengar tengok dah tukar. Lepas tu saya buka mas, dalam TV nampak tua. Sekarang ni dapat tengok dekat-dekat. Ya. Yalah. Saya tua dah, 40 lebih dah. Tua dah. Yalah, tapi saya dah kahwin. Ya. Yang pengurusi majlis pun pergi beritahu saya dah kahwin. Kenapa? Baru nak runding-runding dengan orang kampung. Tak ada. Tak adalah gurau aja. Tapi itu dia, kan? Tengah-tengah buat tu apa? Mati. Tengah main telefon, mati. Orang lelaki hati-hati. Kadang-kadang dalam telefon bukan tengok cerita yang bagus-bagus. Kadang-kadang dia tengok cerita perang. Cerita perang daripada mula sampai habis perang. Faham? Tengok sekali, tengok satu gambar tu terperanjat, mati. Handphone tak sempat tutup. Anak-anak kejut, ayah bangun ya. Boleh tengok telefon, huyuh dah. Malu tak? Malu. Jaga. Kalau mati sedang mengaji, mati tengah ibadah, tak apalah. Ini hala 7 ni dalam keluarga. Orang perempuan tengah tengok cerita Korea, hanya sel berkahak-kahak dia bercakap. Tengok drama Korea mati. Masa bila dia mati? Masa tengok drama Korea. Masa bila dia mati? Waktu maghrib, dah pakai telekung dah, tak sempat semayang sebab tengok drama Melayu. Suamiku seorang pendosa, kekasihku bukan bidaan.
7 hari mencintaimu 3. Itulah tu. Tengok drama, tak sempat semayang, mati depan TV. Sebab kesian dekat Mak Leha. Allahu Akbar. Tengok, jadi macam mana? Hala 7. Pagi-pagi ajak isteri, anak-anak, jom kita pergi semayang. Kita semayang berjemaah di masjid. Hala 7. Anak-anak pun sampai ke tu dia akan biasa. Anak-anak kecil ni memang biasa macam tu. Dia akan main-main, dia apa. Tapi ajar dia waktu solat. Ini kadang-kadang ayah dia tengah solat, anaknya panjat ayah. Yang mak ni, pergi main jauh. Ayah kau nak semayang pun tak senang. Jadi daripada kecil dah dia biasakan, waktu semayang aja dia main jauh-jauh. Waktu semayang main jauh-jauh. Anak biasalah, dia kecil lagi. Tarik anak tu, bawa turun, cuba ikut macam mana ayah solat. Pandai macam itulah anak mak. Lainlah kalau ayahnya tengah semayang, maknya yang panjat. Itu memang patut kau halaukan keluar. Dah pambahasa dah tua bangka nak memanjat-manjat lagi apa pasal? Ya? Aduh, susah betul. Ya? Ya, belajar. Lepas tu hala 7 belajar agama. Kan, belajar agama. Belajar tentang ilmu ini, ilmu mengaji macam mana, solat macam mana, mencari rezeki yang halal tu kenapa penting, semua belajar. Nampak Kemudian anak-anak hantar pula pergi ke masjid. Daripada kecil lagi dah biasa. Masuk aja waktu, okey, pergi azan, anaknya tu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mak dia kat rumah, macam suara anak kita. Sejuk apa? Sejuk apa? Tak habis sejuk perut. Sejuk hati. Sejuk perut terkembung. Penyakit tu. Sejuk hati. Jangan dia seorang je perut. Orang lelaki dia juga perut. Sejuk hatinya mendengar anaknya azan. Kan? Lepas tu dengar pula anaknya jadi imam. Tiba-tiba imam tak sihat. Maknya pergi masjid hari tu. Tiba-tiba terdengar macam suara dia kenal. Anaknya ke depan jadi imam. Allahu Akbar. Anak engkau. Ya kau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengalir air mata ibu dia. Anakku tu, anakku. Betul tak? Macam tu lah. Sejuk hati. Ini tidak, anaknya kena tangkap macam-macam kesalahan. Kan? Jadi itu yang kita tak nak. Tu sebab kena selalu doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Doa selalu biar anak isteri menjadi penyejuk mata. Kan? Dan begitu juga seterusnya dalam bab kunci ini. Selepas kunci kereta apa? Kunci syurga. Kunci syurga. Nak masuk syurga ini tak ada cara lain. Ada satu kunci, iaitu kuncinya adalah rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, kena ibadah banyak-banyak. Dan mencapai kesempurnaan ibadah, pertama kena ada ilmu, kedua kena ikhlas, ketiga ada perubahan pada perangai dan tindak tanduk kita, dan yang keempatnya mestilah dimulakan dengan niat yang betul. Ada keempat-empat ni, tercapailah kesempurnaan ibadah. Tapi kita masih banyak lagi ilmu yang perlu kita pelajari, termasuklah yang bercakap ni. Bukan kata saya pandai sangat, saya pun yang tak pandai saya tanya pada yang lebih pandai. Macam itulah kita belajar, proses kita belajar ilmu. Biar buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada.
Kain soket benang sutera, lilit sebelit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Jadi kita kena belajar. Tak tahu tanya. Ada seorang lelaki di Putrajaya, pencen di Putrajaya, kementerian, pangkat pengarah. Pencennya puluh ribu. Dia balik ke kampung, jumpa dengan seorang imam di Negeri Sembilan. Saya tak nak sebut daerah mana, cukup saya sebut di Negeri Sembilan. Dia jumpa imam, imam boleh bantu saya nak belajar solat. Rupa-rupanya selama ni dia tak tahu solat. Mungkin ada yang cakap dah tua-tua baru nak belajar, tapi sebenarnya kita kena jangan silap, kerana mana kita tahu barangkali mungkin solat dia lebih baik daripada kita yang selama ni perasan kita tak pernah belajar pun kita ikut-ikut saja. Itu sebab kena belajar. Menangis dia belajar solat. Selama ni pangkatnya tinggi, duitnya banyak, tapi dia sembahyang sekadar ikut-ikutan tanpa faham. Jadi kita kena belajar. Kadang-kadang kita tak tahu, nampak macam benda tu simple, tapi ramai yang tak tahu. Bila solat kadang-kadang ada seorang ni dia jumpa dengan besan dia. Besan nama tak jumpa, bual-bual bapak lelaki dengan bapak isterinya jumpa, lama betul tak jumpa kau sihat ke? Sihat. Tengah bual-bual dengan azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marilah kita solat sama-sama. Tak apa, kamu solat dulu, aku belum ada wuduk, kamu solat dulu, nanti aku ikut kemudian. Dia pun masuk dalam bilik air, dia pun buang air, dia ambil wuduk, kemudian dia masuk. Besannya tadi dah selesai rakaat pertama, dia pun masuk rakaat kedua, Allahu Akbar, ikut rakaat kedua, sampai rakaat ketiga yang besannya tadi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia sepatutnya kena bangun satu rakaat lagi, tapi dia pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Hai, bukan kau ada satu rakaat lagi ke? Itu yang aku malas sembahyang dengan kau ni. Satu rakaat pun nak kira ke? Dia boleh cakap macam tu. Dia kata bukan aku kira, Allah kira. Kata, tak cukup rakaat sembahyang kau ni. Bergaduh dia. Sebab apa? Ilmu. Tak ada ilmu. Jadi sebab kena belajar. Ada orang jangan tak faham, jangan kita terkejut ni. Ada orang yang saya bawa, ada beberapa pakcik yang sebenarnya saya bawa bila pergi Mekah, pergi Madinah, jamak dan kasar pun tak faham. Kan? Kalau orang yang selalu travel macam Sarawak ni senang, kalau dia pergi daerah-daerahnya jauh-jauh, masa berjalan Pen Borneo tu belum siap, daripada Kuching ke Seri Aman, aduh, sepanjang perjalanan jalan tu berzikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bila lah nak sampai ni, ya Allah, ya Allah, ya Allah, subhanallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bergegar-gegar perut sampai ke Seri Aman nak berbuka puasa. Masa tu bulan puasa, apa yang ada untuk berbuka hari ni? Alhamdulillah Ustaz, hari ni ada obor-obor. Makanan apakah itu? Saya tak biasa. Orang sini mungkin okey lah, saya pun makan sikit tak boleh. Lepas tu Ustaz, ini ada bubur pedas. Alhamdulillah, Negeri Sembilan suka pedas. Sampai Isyak tak jumpa pedasnya. Rupanya bubur pedas tu tak pedas pun. Aduh. Jadi saya makan sikit saja. Sampailah YB dekat, masa ketika itu YB tu tegur, sikit makan Ustaz. Saya berbuka puasa memang tak makan banyak. Itulah jawapan saya. Nak jaga hati. Dalam perjalanan balik sekali lagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai di pasar satu, aku balun 4 mangkuk mi kolok mangkuk merah. 4 mangkuk tak makan banyak, kodok buka puasa tadi. Bayanglah. Lepas tu terus naik flight balik. Alhamdulillah. Tapi nak bagi tahu sebenarnya belajar ajalah bersyukur. Perjalanan jauh, jadi kita ada peluang untuk mempraktikkan solat jamak dan qasar. Ada satu pakcik itu tanya dekat saya,
Mula dia ikut saya, dia kata okey ni pakcik, kita buat jamak takdim, kita sekalikan asar dengan zuhur pada waktu zuhur. Oh, kita ikut saja kita buat 2 rakaat zuhur dulu, kita buat 2 rakaat lagi asar. Dia pun ikut. Habis asar nanti, asar tak payah sembahyang lagi dah. Senang je. Itulah mudahnya Islam. Itu rukhsah dia, kemudahan yang Islam agama Allah bagi kepada kita. Boleh tak kalau nak sembahyang penuh? Boleh, tapi adabnya kalau Allah dah bagi, takkan kita tak nak ambil. Kemudian pada waktu maghrib pula kami keluar, jadi kami buat jamak takhir isyak. Jadi buat maghrib ni nak potong berapa? Maghrib tak boleh potong. Maghrib kita buat 3 juga, kita buat tamam, tapi isyak kita potong tinggal 2. Oh, jadi maghrib tadi tak sembahyang, tak apalah sebab kita dah niat nak buat jamak takhir. Oh, macam tu. Esok pagi dia tanya saya, subuh ni nak jamak dengan apa? Dia tanya saya. Tak, kita mungkin ketawa, tapi itulah soalan pada orang yang tak pernah tahu tentang jamak dan qasar. Tapi dia memang kita gelakkan, tapi dia sepanjang hayat dia akan ingat. Nampak tak? Sebabnya kalau kita macam saya bila bawa anak-anak pergi berjalan, saya cakap kita solat jamak sebab cukup 2 marhalah. 2 marhalah tu apa? Akan dah ditanya. Kan ada pandangan kata 89 km dan ke atas, ada pandangan kata 92 km dan ke atas. Jadi tak kisahlah mana 2 marhalah. Maknanya perjalanan jauh. Kalau dah 4 jam takkan tak cukup kan? 2 marhalah. Betul tak? Tapi kalau kita pusing sampai dekat roundabout Kuching tu, kita pusing sampai 80 kali tu tak kira. Sengaja dipusing banyak-banyak kali biar cukup 2 marhalah, itu bukan macam itu. Mana perjalanannya tu ya. Jadi makna kata kita ajar semua beribadah sama-sama, mengaji Quran sama-sama. Nampak Dan begitu juga kalau kita tengok dalam hal ini, apa juga yang berlaku, kita akan mengejar kekeluargaan, keluarga kita nak bahagia. Yang kelimanya, kunci yang terakhir adalah kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak ada kunci, semua orang ada kunci. Jadi dengan kunci yang ada, tolong mainkan peranan masing-masing. Jangan ingat suami keluar tak payah buat apa-apa di rumah. Salah. Suami kena bantu isteri di rumah. Nabi kalau balik rumah, apa yang Nabi buat? Nabi akan bantu isterinya untuk kerja-kerja rumah. Jangan ingat bila orang lelaki tolong orang perempuan buat kerja rumah, maka dia sudah dibodohkan oleh isterinya. Takut bini. Bukan beras kita beli. Wah, ayat dia. Kan keluar ayat tu tak sebenarnya. Kadang-kadang nak pula yang tolong sidai kain tu pula tok ketua, tok sidang, tok penghulu. Mana tok penghulu sini ada? Ada mana tok penghulu? Tok penghulu sidai kain orang kampung. Semua tok penghulu kita sidai kain. Itu sunnah Nabi bantu isteri. Jadi kadang-kadang dia takut orang kampung cakap macam-macam. Ada suami-suami nak sidai kain, dia pakai towel, dia pakai helmet full face. Kalau orang nampak muka dia, jangan takut. Takut bini? Bukan, sunnah. Itu ayat. Ya, kalau nak ikutkan betul-betul, orang perempuan tugasnya hanya 2 saja orang perempuan. Melayan suami, melahirkan anak. Itu saja. Orang lelaki dah mula risau dah. Habislah. Tetapi orang lelaki kena bela anak, besarkan anak, bagi makan anak, kemas rumah, basuh kain, basuh pinggan. Semua kerja lelaki. Perempuan melayan suami, melahirkan anak. Itu sahaja. Tetapi orang perempuan dengan penuh rela hati dan besar hati sanggup tolong laksanakan tugas suami itu supaya memudahkan suaminya keluar mencari rezeki. Jadi bila isteri dah tolong buat, suami jangan cakap ini kerja kau, ini kerja kamu, kamu buatlah, kamu isteri. Salah. Terima kasih wahai isteriku kerana sudi menjaga rumah ini untukku.
itu barulah isteri tu rasa seronok. Seronok abang tengok bilik air ini kemas, cantik, boleh tidur dalam bilik air. Kalaulah abang tak terbuat rasanya. Nampak? Orang perempuan memang tak bagi orang lelaki lipat kain sebab format lipatannya tak sama. Orang perempuan takkan bagi lelaki buat benda-benda dekat rumah, lagi rosak jadinya nanti. Jadi mana kata itu sebabnya saling menghargai antara satu dengan yang lain, saling menghargai. Dan begitu juga ada satu ayat yang selalu disebut oleh orang lelaki, saya ni anak sulung, saya kena utamakan mak saya daripada awak. Saya anak lelaki, saya kena utamakan ibu saya daripada kamu isteri saya. Salah. Sebagai seorang suami, dia kena utamakan isteri dan anak-anaknya dulu, baru ibu dia. Kerana ibunya pun ada suami. Kalau ibunya tak ada suami, tolonglah ibu itu, tetapi tetap kena utamakan isteri dan anak-anaknya. Habis Ustaz, kalau tak mampu, soalan itu patut ditanya sebelum bernikah, bukan dah nikah baru nak fikir. Ya, ni kena faham. Jangan kita salah tafsir dalam bab nafkah. Bab nafkah, seorang suami tetap perlu memberikan nafkahnya, kena utamakan anak dan isteri dan anak-anaknya, barulah ibunya. Kalau isteri tidak redha, maka suaminya berhutang. Itu sebab susah macam mana pun suami, kalau tak boleh bagi 100, bagilah 1000. Maksudnya tak boleh bagi banyak, bagilah sikit. Minta maaf yang gaji abang ni tak adalah banyak sangat, bulan ni abang boleh bagi RM50 saja. Contoh, isteri pun ambil RM50, cium, mudah-mudahan berkat bang. Ya, nanti jangan lupa belikan, manalah tahu jumpa 2 biji mutiara dalamnya. Contoh. Rezeki sebenarnya kita tak tahu. Rezeki kadang-kadang Allah mungkin tak bagi kita kaya, tapi Allah bagi anak-anak berjaya. Anak-anak keluar daripada Kuching, pergi ke Semenanjung, belajar bersungguh-sungguh, jadi doktor, jadi peguam, jadi engineer, jurutera dan sebagainya, dan balik benakan rumah untuk ibu bapaknya dengan lebih selesa lagi. Itu rezeki. Kalaupun anak tak berjaya, tetapi bila dia dah dewasa, dia tidak menyakitkan hati kedua ibu bapanya, itu lebih penting. Banyak duit menyakitkan hati pun tak guna juga, kan? Jadi biarlah. Qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, apa-apa pun dalam hidup ini, secara kesimpulannya, hidup ini nak mencapai rumah tangga bahagia, rumahku syurgaku, jangan ajar anak, isteri, suami, keluarga kita tentang kaya, tapi ajarlah mereka tentang bahagia. Kerana sesungguhnya satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Kejarlah bahagia. Nabi ada sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lebah emas, nescaya dia akan minta lebah yang ketiga, tak pernah cukup. Tapi Nabi juga beritahu, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Manusia tak boleh bersyukur ada 3 sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai lupa tengok ada orang lagi susah daripada kita. Dan yang ketiga, sibuk memberitahu bahawa apa yang dia ada hari ini ada hasil usaha dia, sedangkan apa yang kita ada hari ini adalah dengan izin Allah yang sebenar-benarnya. Ada orang kerja teruk duduk dekat kampung ni, bertungkus lumus, berlumus tungkus, bekerja keras, apa kerja tak buat, pagi bawa lori, petang ambil upah basuh pinggan, malam jadi pengawal keselamatan, pukul 2 pagi balik, pukul 5 pagi keluar lagi bawa lori. Macam itulah hari-hari. Kerja kuat tak? Kerja kuat, tapi Allah belum izinkan dia senang. Tetapi yakinlah, dengan kesabaran, dengan ketaatan pada Allah, satu hari Allah akan memberikan sinar kebahagiaan kepada kita, insya-Allah. Jadi itu sahaja daripada saya. Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan,
Kalau adalah silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke tajuk. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik orang-orang kampung Bintawa menjemput, rasa nak junjung.